Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, bersyukur kita kepada Allah. Masih lagi kita bertemu pada hari ini, pada minggu ini, dalam kelas kafa bersama Ustaz, dalam mata pelajaran adab. Okey, apa khabar semua? Ustaz harap kamu semua sihat dan bersemangat untuk kita terus belajar pada hari ini, insya-Allah. Sebelum kita mulakan pelajaran kita pada hari ini, sama-sama kita membaca doa belajar terlebih dahulu. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma aftah alaina hikmataka wanshur alaina min khazaini rahmatika ya arhamar rahimin. Amin. Okey, insya-Allah pada hari ini kita sambung pelajaran yang pertama, iaitu adab ketika bekerja. Pada minggu lepas kita dah belajar berkenaan dengan apa? Okey, iaitu pengertian bekerja. Okey, kamu dah belajar pada minggu lepas apa maksud bekerja. Okey, dan yang kedua dalil nakli. Dalil nakli iaitu dalil yang membuktikan bahawa adanya suruhan Allah untuk kita bekerja. Okey. Jadi yang ketiga pada hari ini kita akan sambung, iaitu jenis-jenis pekerjaan. Jenis-jenis pekerjaan. Dan juga yang keempat, adab-adab bekerja. Yang ketiga dan yang keempat kita akan belajar bersama-sama pada hari ini. Kemudian topik seterusnya kita akan sambung pada minggu-minggu seterusnya, insya-Allah. Kita tengok subtopik yang ketiga, iaitu jenis-jenis pekerjaan. Okey, jenis-jenis pekerjaan ni ada dua jenis. Ada dua jenis pekerjaan. Okey, sama ada yang pertama adalah halal. Dan yang kedua adalah haram. Okey, jenis pekerjaan ada dua, yang pertama halal, yang kedua haram. Okey, apa pekerjaan yang halal? Halal ni apa? Maksudnya pekerjaan yang Allah terima. Pekerjaan yang Allah terima. Halal ni mungkin dari segi pekerjaan yang baik, kan? Tidak ada unsur-unsur yang jahat. Okey. Kalau satu pekerjaan tu halal sekalipun, tapi dalam dia bekerja tu ada unsur-unsur yang membolehkan hukum dia haram, tetap haram juga. Kan? Kita tengok apa pekerjaan-pekerjaan yang halal. Okey, yang pertama sekali adalah contoh, ini adalah contoh. Okey, iaitu guru. Guru adalah pekerjaan yang halal yang boleh kita bekerja. Okey, guru. Kemudian jurutera. Jurutera ni maksudnya yang projek bangunan lah, pembangunan. Jurutera, melukis pelan, itulah jurutera. Nelayan pun, ini biasa nelayan ni orang-orang tua lah. Nelayan, dia pergi naik bot, naik sampan, kan, tangkap ikan. Nelayan. Kemudian yang keempat, pendakwah. Pendakwah ini maksudnya pemberi, penyampai tentang Islam. Okey. Ini siapa ni? Kenal tak? Ini adalah salah satu pendakwah daripada Indonesia. Okey. Yang seterusnya iaitu polis. Pekerjaan yang halal adalah polis. Contohnya. Okay, yang seterusnya yang keenam iaitu penggembala kambing. Penggembala kambing pun halal juga. Okey. Dan penggembala kambing ini adalah pekerjaan siapa? Pekerjaan siapa? Iaitu Nabi kita Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Okey. Dan banyak lagi contoh-contoh pekerjaan yang halal yang boleh kita bekerja. Salah satunya yang tidak ada kat sini adalah doktor, kan? Apa lagi? Penulis, pelukis dan sebagainya. Okey. Kemudian apa jenis pekerjaan yang haram? Okey, pekerjaan yang haram. Pekerjaan yang haram ni maksudnya pekerjaan yang Allah tidak suka.
Pekerjaan yang Allah tidak suka, yang Allah larang. Okey, kita tengok apa contoh pekerjaan yang haram, iaitu yang pertama pencuri. Pencuri yang mencuri duit, ataupun mencurilah apa-apa barang curi. Okey, haram. Okey, Allah tidak suka. Kemudian perompak. Kerja dia sebagai perompak. Perompak ni, pencuri ni lain tau. Perompak ni dia pergi mengambil barang tu secara diam-diam. Kalau pencuri dia ambil secara terang-terangan. Okay, orang nampak, tapi dia pergi dengan cara dia yang hebat lah. Dia pergi, dia ambil, orang tak nampak. Tapi orang ramai. Kalau perompak, dalam keadaan orang tidak tahu, orang tidak sedar pun, mungkin dalam gelap, kan, malam perompak. Kemudian kerja yang haram iaitu pembunuh. Kerja dia sebagai pembunuh upahan. Dia kerja sebagai pembunuh. Dia bunuh orang, dia dapat duit. Dia bunuh orang, dia dapat duit. Haram juga. Yang seterusnya penjual arak. Penjual arak adalah pekerjaan yang haram. Kerana apa? Arak ini adalah haram untuk kita minum, kan, menjual, dan sebagainya. Membawa pun tak boleh, memegang pun tak boleh. Jadi orang yang bekerja sebagai penjual arak pun haram juga. Allah tidak suka. Yang seterusnya penjual dadah. Dadah ini adalah yang haram, yang boleh membunuh, yang boleh membawa kematian, terseksa hidup. Jadi orang yang bekerja sebagai penjual dadah haram juga. Seterusnya kaki pukul. Orang yang bekerja hanya kaki pukul. Dia bekerja sebagai orang gangster lah contohnya. Hanya kerja dia hanya pukul orang je. Jadi haram juga, sebab boleh menyakiti hati orang, menyakit orang, kan, menyakiti orang, boleh menyebabkan kematian dan sebagainya. Jadi inilah contoh-contoh pekerjaan yang haram yang Allah tidak suka. Jadi kita sambung berkenaan dengan adab-adab bekerja. Adab-adab bekerja. Ini yang penting sekali yang kita kena tahu dalam mata pelajaran adab. Iaitu adab-adab bekerja. Dalam kita bekerja, kita kena jaga adab. Tanpa adab, ramai tidak akan suka kita, kan? Kita tengok yang pertama, apa adab-adab bekerja yang kita kena jaga. Yang pertama sekali, iaitu menetapkan niat mencari rezeki kerana Allah. Ini yang penting sekali. Yang penting sekali adalah niat kerana Allah. Kita pergi bekerja untuk mencari rezeki, adalah lillahi ta'ala, kerana Allah, bukan kerana duit semata-mata, kan? Kemudian yang kedua, apa? Memulakan pekerjaan dengan basmalah. Basmalah ni bismillahirrahmanirrahim. Kita mula pekerjaan kita dengan baca bismillahirrahmanirrahim, dengan nama Allah yang Maha Pemurah lagi Maha Penyayang. Kita kena ingat Allah. Yang pertama tadi, kita kena niat kerana Allah. Yang kedua, kita kena sebut nama Allah, Ar-Rahmanir-Rahim, kan? Kemudian yang ketiga, menutup aurat dan berpakaian kemas. Dalam kita bekerja, yang paling penting, terutamanya orang Islam, pasti wajib menutup aurat. Yang lelaki kena jaga aurat di antara lutut hingga pusat, kan? Kemudian yang perempuan pun seluruh badan kecuali tapak tangan dan muka, wajib tutup. Dan berpakaian kemas. Bukan sahaja menutup aurat, tapi kena berpakaian kemas. Kena kemas, baru orang nampak handsome, baru nampak cantik, kan? Baru nak bersemangat nak bekerja tu, kan, pakaian kemas. Bukan berpakaian yang kotor, berpakaian yang tidak gosok, kan, berkedut-kedut. Itu maksudnya.
kita pergi seterusnya iaitu yang kelima. Yang kelima. Ustaz tak guna ni lah. Yang kelima adalah ceria dan mesra. Kita bekerja, kita kena jaga adab iaitu ceria. Ceria ni apa? Ceria ni maksudnya kita mesti dalam keadaan gembira, mesti dalam keadaan senyum, tidak kusut, tidak dalam keadaan berserabut, ceria kan. Dan mesra. Mesra ni adalah bertegur sapa. Bila ada orang tegur, dia sapa. Bila ada orang bagi salam, dia jawab salam. Bila ada senyum, dia senyum. Mesra. Kemudian seterusnya menepati masa. Ini juga adalah penting dalam kita bekerja, iaitu kena tepat masa. Contoh, kita bekerja antara dalam pukul 8 waktu pagi. Kita masuk bekerja pukul 8 pagi. Dalam pukul 8 pagi, sebelum pukul 8 pagi kita kena bersiap dah. Kita kena dah sampai dah sebelum pukul 8 kita dah sampai dah tempat kita bekerja. Jadi itu adalah contoh menepati masa. Bukan pukul 8, pukul 9 baru sampai. Pukul 8.30 baru sampai. Seterusnya bersifat amanah, tekun, redha dan ikhlas. Pasti kita bekerja pasti ada bersifat amanah. Amanah ni maksudnya bertanggungjawab. Kita bekerja mesti ada sifat tanggungjawab. Tanggungjawab yang kita, apa yang kita lakukan, apa yang kita bekerja. Contoh, kita bekerja sebagai seorang guru. Tanggungjawab guru adalah untuk mengajar murid-muridnya. Jadi itu adalah amanah dia, amanah seorang guru. Jadi dia kena ada sifat amanah tersebut. Kemudian tekun. Tekun ni maksudnya fokus. Dalam bekerja kita kena fokus. Redha. Redha ni kita kena terima apa sahaja. Redha dengan ketentuan Allah. Kita kena terima. Dan ikhlas. Ikhlas ni adalah paling penting. Ikhlas kerana Allah. Kita bekerja mestilah ikhlas kerana Allah. Bukan kerana paksaan orang, kan? Seterusnya adab bekerja iaitu saling membantu dalam menyelesaikan tugasan. Saling membantu dalam menyelesaikan tugasan. Kalau kita tengok ada kawan kita, satu pejabat kita yang kerja dia kita tengok dia serabut buat kerja. Tak selesai-selesai, sehari dua hari tak selesai lagi. Jadi kita dah selesai kerja kita kena bantu dia. Bantu menyelesaikan tugasan. Kalau yang mana kita tahu, kita bantu, kan? Yang seterusnya adab yang kita kena jaga waktu kita bekerja adalah ini adalah paling penting bagi orang Islam, iaitu melaksanakan ibadah wajib. Wajib, ibadah wajib contohnya apa? Solat, puasa, bayar zakat, kan? Itu adalah antara ibadah-ibadah wajib yang kita wajib laksanakan. Orang Islam lah contohnya. Kalau kita jaga adab bekerja yang lain, tapi kita tak jaga ibadah wajib, tak boleh juga, kan? Jadi kita kena jaga ibadah wajib. Solat 5 waktu, kan? Puasa cukup sebulan. Puasa wajib lah, puasa Ramadan. Kemudian apa lagi adab-adab bekerja? Banyak lagi ni, iaitu usaha, doa dan tawakal. Usaha, doa dan tawakal. Usaha ni kita kena usaha bersungguh-sungguh. Dalam kita bekerja kita kena usaha. Bos kita bagi kerja, kita kena usaha untuk siapkan. Kemudian doa. Doa paling penting untuk kita, untuk Allah menolong kita, kan? Kemudian tawakal. Tawakal ni berserah diri kepada Allah. Bila kita dah usaha, kita dah doa, kita tawakal sahajalah. Kita serahlah diri kepada Allah, ikutlah Allah nak buat apa pun, kan? Kemudian yakin dengan pekerjaan yang kita kerjakan. Kita kena yakin
pekerjaan yang kita kerjakan tu, yang kita lakukan ni adalah kita kena yakin. Yakin tu maksudnya kita kena percaya diri kita bahawa kita boleh buat pekerjaan itu. Okey. Seterusnya, mencintai pekerjaan yang kita kerjakan. Kita kena sayang pekerjaan kita. Contohnya kita sebagai seorang doktor. Okay, kita kena sayang sebagai seorang doktor. Kita kena kerja bersungguh-sungguh. Kalau kita sayang pekerjaan kita, kita kena kerja bersungguh-sungguh. Kan? Okay, kemudian menggunakan waktu dengan sebaik-baiknya. Menggunakan waktu dengan sebaik-baiknya. Contoh tadi, kita kena menepati masa. Kita kena datang daripada pukul 8 sehinggalah pukul 5 petang kan. Biasa mak ayah awak balik pukul 5 petang kan. Keluar 8 pagi, 5 petang balik. Jadi dalam pukul 8 pagi sehingga 5 petang tu, kita kena gunakan waktu tersebut dengan sebaik-baiknya untuk kita bekerja dengan tekun. Okay? Dengan bersungguh-sungguh. Okay? Bukan di antara ada waktu rehat, kita tak rehat. Di antara ada waktu kerja, kita rehat pula. Okay. Kita tak guna masa yang bos bagi dekat kita untuk bekerja, kita tak guna dengan sebaik-baiknya. Kita buat main game ke contoh, okay, dan sebagainya. Berdisiplin dan rajin dalam bekerja. Berdisiplin ni juga penting dalam kita bekerja. Berdisiplin ni maksudnya disiplin ni banyak jenis. Mungkin dari segi pakaian, dari segi masa, kita kena berdisiplin. Masa tepat, pakaian kena kemas, kerja kena bagus, kena usaha, kan? Okay, dan rajin. Rajin dalam bekerja. Kalau kita malas, tak bolehlah. Mungkin nanti bos akan pecat kita. Allah pun tidak suka kalau kita malas. Okay. Kemudian bersifat jujur. Jujur tadi, samalah jujur ni adalah amanah, lebih kurang macam amanah, jujur, bertanggungjawab. Ataupun apa yang dia buat, dia kena bersifat jujur. Kemudian akhiri pekerjaan dengan Alhamdulillah. Selesai kerja kita, dah selesai hari ini, kita kena ucap Alhamdulillah. Yang tadi bila kita nak mula, kita kena ucap Bismillah kan. Bila dah siap, kita kena ucap Alhamdulillah, segala puji bagi Allah. Jadi semua adab-adab bekerja ni yang kita kena jaga. Semua kita kena jaga. Okay? Penting semua sekali dalam kita bekerja. Jadi bila dalam peperiksaan banyak ni kamu kena ingatlah yang mana yang kamu lebih senang untuk kamu ingat. Okay? Menepati masa contoh kan, ingat kerana Allah, baca bismillah, baca alhamdulillah kan. Okey, jadi itu sahaja untuk hari ini. InsyaAllah kita akan sambung pada minggu hadapan. Masih lagi dalam tajuk adab ketika bekerja. Sehingga berjumpa lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.